Pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ingat ikhlas ni hanya perlu dalam hak ibadat kerohanian. Dalam hak kehartaan pun kena ikhlas juga tuan. Ya? Pasal apa awak kerja? Saya kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu number one. After that, kerana nak bagi nafkah kepada anak isteri, kerana nak mengelakkan kita daripada meminta-minta. Kerana kalau kita tak kerja, macam mana kita nak hasil? Itu yang jadi pergi minta sana, minta sini, mohon sana, mohon sini. Bila orang tak bagi, dia marah. Tak? Kadang-kadang zakat pun minta juga. Padahal dia boleh kerja. Ada je orang yang tak kerja tuan, minta zakat. Betul tak? Tak ada? Ada. Ya. Cuma kalau kita lihat daripada hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ni kalau orang datang minta zakat, dia bagi. Tapi dia tengok badan tegak, kuat, besar. Tapi mari minta juga. Ya. Tapi Nabi tegur lah. Nabi kata di mana zakat ni tak boleh kepada orang kuat-kuat seumpama kamu. Which is kena kerja lah. Tapi Nabi bagi juga. Nabi tidak mengecewakan orang-orang yang datang meminta kepada dia. Ya. Macam kita lah. Pergi jabat zakat, nak isi borang apa gitu gini. Memang ada susah sikit. Tapi at the end of the day, kebiasaannya dapat. Ya. Okey, jadi kena ikhlas lah. Walaupun muamalat bukanlah ibadat khususiah. Muamalat ibadat juga tuan. Tapi dia bukan ibadat khususiah. Kerana ibadah-ibadah ni, mengikut standard ulama-ulama kita ialah kullu ma yataqarrabu bihi ila Allah. Benda yang boleh bawa kita dekat dengan Allah. Apakah harta tidak boleh bawa kita dekat pada Allah? Habis itu kita duduk sedekah-sedekah tu pakai apa? Pakai duit kan? Ya. Untuk bayar zakat, of course. Pakai apa? Pakai duit. Ya. Maka dengan harta dapat mengangkat umat Islam menjadi umat yang lebih kuat. Pasal apa? Nabi semasa di Mekah tak ada jihad. Al-jihad laisa bimasyru'in fi Makkah. Jihad tidak disyariatkan di Mekah. Di samping kerana kelemahan umat Islam pada waktu itu, di samping tidak ada harta lah. Pasal kalau nak jihad kena ada kelengkapan perang. Bahkan masa Nabi di Madinah setelah jihad disyariatkan, sebagian sahabat sedih. Pasal apa? Pasal tak ada kuda, tak ada baju besi, tak ada pedang, dan Nabi tidak dapat menyediakan kesemuanya. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan Nabi pun sebutlah hadis dia, bila seseorang itu dipilih untuk berjihad, dia wajib jihad. Asal jihad ni fardu kifayah, dia tak wajib atas semua orang, dia bukan fardu ain tuan. Ya. Secara umum lah. Tapi bila pemerintah pilih, khusus pada zaman Nabi, bila Nabi pilih, dia wajib. Faiza stumfirtum fanfiru. Hadis Aisyah Nasai Muslim, bila kamu dipilih untuk pergi, kamu kena pergi, wajib dah. Tapi ada yang ada dia tak ada kelengkapan. Namun dia naik dah, kena pergi, tapi dia tak ada kelengkapan. Dan Nabi suruh siapa-siapa yang ada kelengkapan bantu saudara dia yang lain. Tapi kalau dia tak ada juga, maka Allah Ta'ala kata tidak ada dosa ke atas mereka. Asalnya wajib, tapi dah tak ada kan. Ya, tak berdosa lah. Jadi dia bukan ibadah khususnya seperti solat, seperti puasa, tapi ibadah juga. Istilah ulama kita dia bagi ibadah ghair mahdhur. Ya, in absolute ibadah. Ibadah yang tidak mutlak atau tidak khususiyah ya. Dia bukan ibadah khususiyah seperti solat atau puasa, tapi jika dilakukan dengan cara yang betul dan selari dengan syarak, ia tetap ibadah. Ataupun dengan arti kata lain, berpahala juga tuan ya. Apa kerja bagi nafkah kat anak tidak dapat pahala? Ya. Mana mungkin tak dapat pahala? Nabi sebut dalam hadis Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lam tunfiq nafaqatan. Kamu tidak memberi nafkah, sesuatu nafkah pun, illa ujirta 'alaiha, melainkan kamu akan diberi pahala. Asal keluar duit, Nabi kata untuk kebaikan dapat pahala. Hatta ma ja'alta fi fam imra'atik, sehingga apa yang kamu beri pada mulut isteri-isteri kamu. Ya. Mana nafkah? Kita bagi nafkah, dapat pahala tuan. Yang kata tak dapat pahala. Ya. Maka dalam hadis yang lain Nabi kata sebaik-baik sedekah atau infak ialah kepada anak isteri. Ya. Baik. Keutamaan kita pada kita dan keluarga kita dulu ada lebih baru kita sedekah. Ya. Cara dia begitu. Ya. Baik. Ia tentang ibadah. Jadi ibadah memerlukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tulis di situ surah Al-Bayyinah ayat ke-5 ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh dalam hal agama, termasuk dalam konteks-konteks seumpama ini, mereka supaya mereka ikhlas melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya tulis Bukhari nombor 1. Itu hadis Rasul Bukhari lah, hadis yang pertama. Kalau tuan-tuan buka dalam Riyadhus Shalihin Nawawi dan juga hadis 40 beliau, hadis nombor 1 juga, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya dikira sesuatu itu berdasar pada niat.
Ya, benda ibadat pun kalau niat bukan kerana Allah, dia tak jadi ibadat. Dosa lagi ada. Tapi benda yang bukan ibadat khususiah lah. Kalau kita buat kerana Allah, dia tetap ibadat. Ya. Of course lah, kalau kita buat dengan adab-adabnya yang telah disarankan kepada kita. Asal makan itu apa? Harus. Makan tak dapat pahala tuan, pada asalnya. Semata-mata makan. Asal makan ni harus. Benda dunia. Ya. Tapi kalau kita makan, kita niat kerana Allah. Aku makan ni kerana Allah. Tapi kalau 3 pinggan bukan kerana Allah tu. Makan sekadarnya lah. Kemudian, kerana Allah ni maksudnya aku makan ni kerana nak buat ibadah. Contohnya, kalau tak makan kan lapar, tak boleh buat ibadah pula. Kena ada niat begitu. Disarankan begitu. Jarang kita buat ibadah, termasuk saya sendiri. Makan-makan je lah, tak ada niat lah. Dan dicampur pula dengan adab-adab yang kita buat. Baca bismillah, makan tangan kanan, makan makanan yang lebih dekat kepada kita. Tidak? Dan macam-macam lagi. Tengok dalam adab makan dan minum, tak adalah dalam fiqh muamalat. Dia ada dalam fiqh makan dan minum lah. Fiqh pemakanan dia panggil. Fiqhul at'imah wal asyribah. Tengok ada dalam 30. Adabul akli wasyurbi. Adab makan dan minum. Baik, jadi ikhlas tuan Ikilah hasanah atau buatlah hasanah jadi ikhlas. Kita niatkan hati kita tu ikhlas kerana Allah. Dan bila kita ikhlas dalam muamalah, kita tak buatlah benda-benda merepek. Tidak, kerja ikhlas kerana Allah. Kita taklah curi itulah. Tidak. Tapi, ya, kadang-kadang kita rasa kita tak curi tulang, tapi dikira sebagai curi tulang. Payah juga kerja-kerja tuan. Saya sendiri pun. Tak adalah kita orang ada pesan kerja betul-betul amanah zakat kot. Kita ada juga haki-pengki sikit-sikit. Pasal manusia kan. Kita buat yang terbaik lah ya. Lepas tu, apa nama? Kita tak ambil barang-barang yang ada di tempat kerja kita bawa balik tanpa izin majikan kita. Betul tak? Ada dah kita ambil. Kena ingat tu. Saya tak kerja dah, lalu tak packing dah. Lalu ni tak kerja, jangan kerja dulu. Ada dah bawa balik barang daripada syarikat. Tak minta izin majikan. Kalau ada, kena fikir lah macam mana nak buat. Saya tak ada kot. Saya rasa kot. Tapi kalau ada, mana tahu kan. Oh, dia bawa balik macam-macam home office. Dia ingat dia punya. Ya. Boleh tuan. Jadi kena fikir benda-benda macam tu. Ya. Benda remeh-temeh begitu.